Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Semoga tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama ada secara online ataupun di dalam surau kita. Baik, jadi hari ini kita sambung lagi perbincangan hadis-hadis daripada kitab Riyadhus Salihin, kitab yang mana insya-Allah boleh membentuk manusia menjadi orang-orang yang baik, yang soleh, yang mana dikarang khusus oleh Al-Imam An-Nawawi. Dan kita dah masuk kepada bab sabar, masih lagi pada perbincangan hadis-hadis berkenaan dengan sabar, yang mana sebelum ini kita dah lalu pada hadis tentang Nabi berasa takjub kepada orang yang beriman kalau mana ia ditimpa musibah pun dia bersabar, dan ketika mana dia mendapat nikmat pun dia bersabar. Jadi hari ini kita sambung lagi pada hadis yang keselepasnya, iaitu hadis yang masih lagi dalam bab sabar, tetapi ini menceritakan tentang bagaimana baginda Nabi SAW sendiri ada waktunya sakit, dan boleh jadi sakit itu membawa kepada wafat baginda Nabi SAW. Baik, kita pergi dulu hadisnya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala lamma thaqula an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashahu al-karb فقالت فاطمة رضي الله عنها واركب أبتاه فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت يا أبتاه أجاب رب دعاه يا أبتاه جنة الفردوس مأواه يا ابنتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم تراب. Rawahul Bukhari. Okay, hadis ni dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis menceritakan tentang sakit dan kemudian membawa kepada wafat baginda Nabi SAW. Baik, kita terjemah ringkas dulu. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ketika sakit Nabi SAW semakin parah ataupun semakin teruk, sehingga kesakitan yang begitu teruk itu membawa kepada Sayyidatina Fatimah yang waktu itu berada di sisi baginda Nabi SAW pun mengucapkan satu perkataan, yang mana beliau berkata wa karbu abtahu, iaitu betapa parahnya, betapa sakitnya ayahku. Betapa sakitnya menanggung kesakitan itu ayahku, kata Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Lalu Nabi SAW bersabda kepadanya, ayahmu tidak akan sakit lagi setelah hari ini. Laisa ala abika karbun ba'dal yaum. Tidak akan ada rasa sakit lagi, parah lagi terhadap ayah kamu selepas hari ini. Falamma mata, ketika mana wafat baginda Nabi SAW, Sayyidatina Fatimah pun berkata, ya abtahu ajaba rabba da'ah. Wahai ayahku yang telah memenuhi panggilan Tuhannya. Maksudnya Nabi wafat. Nabi wafat. Baik. Kemudian ya abatahu jannah al-firdaus. Wahai ayahku, syurga firdauslah untukmu, ma'wah yang kekal untukmu, yang dijanjikan untukmu. Ya bnatahu ila Jibril nan'ah. Wahai ayahku, kepada Jibril alaihissalam kami sampaikan wafatnya. Falamma dufina, ketika mana Nabi telah pun dikebumikan, qalat Fatimah berkata lagi, ataba anfusukum. Wahai sahabat, wahai Anas bin Malik, apakah kalian tidak merasa apa kita kata kesedihan, ataupun merasa dalam keadaan begitu terpana dengan sebab kematian baginda Nabi SAW, dan kamu meletakkan tanah ke atasnya. Maksudnya kamu menggembumikan baginda Nabi SAW. Itu secara ringkaslah tentang hadis yang kita nak bincangkan pada kali ini. Okey, jadi secara umumnya
Hadis ni daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan kita faham Saidina Anas ni dia berkhidmat dengan Nabi ni lama, 10-11 tahun. Jadi sebagai khadam, pembantu Nabi SAW. Dan kita dah tahu pada sebelum ini bagaimana juga beliau ini didoakan oleh baginda Nabi SAW. Dan dalam masa yang sama, ketika mana peristiwa hijrah, ibunya Ummu Sulaim tak ada apa nak bagi hadiah dekat Nabi, tak ada apa yang nak sampaikan kepada Nabi. Maka dia kata, ya Rasulullah, ni anak aku Anas ni, ambillah dia. Anas bin Malik ni ambillah dia, dan kemudian jadikan dia ini sebagai pembantu kepada kamu. Dan start daripada hari itu, umur 10-11 tahun waktu tu kan, jadilah Sayyidina Anas ni pembantu Nabi SAW. Kan, tolong ambil air, tolong susunkan selipar Nabi, kasut Nabi dan sebagainya, tolong kemaskan rumah dan sebagailah perkara-perkara yang tolong ambil air dan seterusnya, membantu baginda Nabi SAW. Dan Sayyidina Anas bin Malik ni, dia antara sahabat yang lewat jugalah wafat dia tu kan, sehingga umur dia 120 tahun lebih kan, kerana dia termasuk dalam doa Nabi, doa kepada dia umurnya panjang, anaknya ramai dan kaya raya. Nabi doa kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, antaranya sebab khidmat dia lah, khidmat dia kepada baginda Nabi SAW walaupun masih pada umur yang muda lagi, terlalu remaja lagi, sehinggalah Nabi wafat lebih kurang 10-11 tahun selepas tu, dan beliau menyaksikan sendiri bagaimana Nabi SAW sendiri wafat kan. Sedangkan sahabat-sahabat yang lain ni mungkin agak terkenal, tetapi mungkin tidak melihat secara langsung tentang peristiwa ataupun bagaimana wafatnya baginda Nabi SAW. Okey, itu yang pertama lah. Dan hadis ni cerita situasi bagaimana Sayyidatina Anas pun ada, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pun ada, Sayyidatina Fatimah pun ada kan, Sayyidina Ali pun ada dalam riwayat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, ketika mana menjelang kewafatan baginda Nabi SAW kan. Cumanya Nabi dalam keadaan itu ada sedikit, kita kata menyebutkan beberapa perkataan sebelumnya wafat baginda Nabi SAW dalam hadis ni. Okay. Jadi secara umumnya kita nak pergi dulu perbincangan ini. Nabi ni wafat ni, iaitu Nabi dah sakit lama sebenarnya kan. Sebab tu kadang-kadang ada orang dia jual ubat, dia kata makanlah ubat dia ni kan, ubat dia ni berasal daripada sunnah dan sunnah tu kerana Nabi tak pernah sakit kan, badan Nabi langsing, Nabi tak pernah kena sakit apa semua dan sebagainya. Salah, Nabi juga pernah kena sakit, sebab tu Nabi berbekam kan. Kerana Abu Taibah tu, tukang bekang Nabi tu SAW, dia bagi upah, Nabi bagikan upah. Ihtajaman Nabi SAW wa huwa saim, Nabi pernah berbekam dalam keadaan Nabi puasa kan. Maksud berbekam tu apa? Dalam riwayat semua sebut Nabi bekam kerana Nabi sakit kan. Jadi sebab tu sunnahnya bekam tu kerana sakit lah, bukan sebab badan duk sihat, duk pergi jogging, badan fit kan, badan apa pergi main angkat besi ke apa, tiba-tiba bekam sunnah tak perlu, sebab bekam tu kerana sakit. Dan itu salah satu kaedah perubatan kan, bukan duk sihat tu pergi bekam sebab nak dapatkan sunnah, silap tu. Kerana sunnah tu kena pada tempat teks dan konteks dia, apa sebab Nabi berbekam. Okey, jadi itu satu. Yang kedua, Nabi juga sakit disebabkan Nabi pernah disihir kan oleh orang-orang Yahudi. Wanita Yahudi sihir Nabi kan, dengan apa, dengan kambing kan, dengan apa, bahu kambing ataupun dengan apa, peha kambing, pernah sihir baginda Nabi SAW, dan Nabi SAW pernah buang sihir tu. Dan kemudian juga Nabi pernah diracun kan. Itu menunjukkan bahawa Nabi tu pernah sakit lah. Nabi SAW pernah sakit, dan salah satu daripada asbab musabab lah. Sebab tu kadang-kadang dalam dunia ni dia ada hukum alam, hukum sunatullah, dia boleh berlaku kan dengan apa-apa keadaan lah. Kalau orang tu meninggal dunia, walaupun mungkin sebab-sebab sekian, mesti ada sebab dia. Doktor kata sakit tua, itu paling last lah kan. Ataupun mungkin jantung, serangan jantung tiba-tiba, mesti ada sebab kerana meninggal dunia tu. Tapi dia asbab musabab lah. Hakikatnya dia dah sampai ajal kan, hakikatnya dia ni dah akan dicabut nyawanya, hujung nyawa dia. Itu kita kena jelas. Tapi mesti ada asbab musabab dia yang boleh membawa kepada perkara itu, dan itu adalah hukum Allah sunatullah yang kita tak boleh elak. Termasuklah Nabi SAW wafat, betul Allah akan mencabut nyawanya pada umur 63 tahun berapa bulan tu kan. Tetapi dalam masa yang sama, kerana sebab faktor sakit itu juga membawa kepada kewafatan. Itu tidaklah menjadikan kita tidak mengambil asbab tu. Tapi kita kena ada asbabnya dan juga kewafatan yang memang Allah telah takdirkan. Okey, tu isu yang pertama. Yang kedua pula, dekat sini kita tengok bila wafat Nabi SAW ni. Kan? Wafat yang paling tepat disebut oleh Al-Mubarak Furi, Syekh Dr. Akram Dia Al-Umari, dan beberapa ramai lagi lah di kalangan ulama-ulama sirah. Yang paling tepat Nabi wafat ni 12 Rabiul Awal, hari Isnin.
pada waktu duha. Habis tu yang 12,000 awal tu kan Nabi lahir juga. Sebab tu kita kata kalau nampaknya peristiwa kewafatan Nabi SAW ini para ulama hampir sepakat 12,000 awal. Tapi peristiwa kelahiran Nabi tu para ulama beza pandangan pendapat. Masyhur dekat Malaysia ni 12,000 awal lah. Kan? Tapi sebenarnya pendapat daripada Ibnu Kathir, Al-Mubarakfuri juga sebut dan sebagainya menyatakan 9 Rabiul Awal, dan itu lebih tepat mengikut kiraan falak. Maksudnya lahir Nabi itu 9 Rabiul Awal dan wafat Nabi 12 Rabiul Awal. Itu perbincangan panjang daripada sudut sisi sejarah, ahli falak, ilmu mengkaji balik kalender Masihi, kalender Hijrah dan sebagainya, seperti mana yang dibuat oleh Al-Allamah Al-Mansufuri, Mahmud Fasha. Ini antara pakar falak Mesir dan juga di India. Kan mereka buat kajian, sebab tu terbitnya 9 hari bulan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi cuti kita 12 hari awal tak apa. Okey dah tu kan. Cuma kita nak kata ada persisihan pandangan. Cuma tarikh wafat tu yes 12 Rabiul Awal. Betul orang tanya kan kita ni Maulidur Rasul ke merayakan wafat Nabi 12 Rabiul Awal tu kan. Kan. Jadi itu kita kata antara benda yang kita kena perhatikan. 12 Rabiul Awal ni menarik. Ada beberapa peristiwa-peristiwa yang cantik. Nabi sampai ke Madinah pun 12 Rabiul Awal. Peristiwa hijrah daripada 28 Safar. Kemudian juga Nabi berada pada Gua Sul, Safar, Rabiul Awal tu 1, 2, 3, dan kemudian 4 hari bulan sampai di Quba, 8 hari bulan sampai di Quba, dan kemudian 12 Rabiul Awal sampai di Madinah. Bukan 1 Muharram Nabi start hijrah. Kan itu dalam nasyid. 1 Muharram detik permulaan perkiraan tahun Islam hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah kota Madinah. Itu lagu. Tapi hakikat peristiwa sebenar hijrah bukan berlaku pada bulan Muharram. Hijrah berlaku pada bulan Rabiul Awal. Siapa sebut? Al-Mubarakfuri dan sebagai ulama yang lain bermula pada hujung Safar. Kan? Dan kemudian Muharram, Safar, Rabiul Awal. Peristiwa yang sebenarnya berkait dengan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak apalah itu semua konteks sejarah, tarikh-tarikh penting dalam sejarah. Cuma kita kata semua itu merujuk kepada persisihan yang ada di kalangan para ulama sirah. Sebab kadang-kadang kenapa tak disebut tarikh secara tepat? Bila Nabi lahir? Bila Nabi Ibrahim lahir? Bila Nabi Yunus lahir? Bila Nabi Adam itu dijadikan? Tarikh yang tepat. Sebab kadang-kadang tarikh itu tak membawa apa-apa maksud kepentingan. Yang bawa maksud kepentingan apa yang dibawa oleh Nabi itu, sunnahnya, apa pengajaran di sebaliknya. Gitu kan. Sebab tu kadang-kadang banyak benda-benda yang Quran tak detailkan. Siapa Luqmanul Hakim? Quran tak detailkan siapa. Tapi pesanan Luqmanul Hakim tu pada anak dia tu bagi dimensi yang berbeza dalam kehidupan kita. Kan, apa nasihat dia? Jangan syirik pada Allah, buat baik pada kedua bapa dan sebagainya. Tapi dia tu sendiri kabur, tak dikenali. Walaupun adalah ulama tafsir kata dia ni Habsyah, bibirnya besar, rambutnya kerinting, kulitnya hitam. Tapi benda tu semua tak penting. Yang penting pesanan dia kepada anak dia tu yang kita nak amalkan dalam kehidupan. Kan, itu kadang-kadang kenapa konteks sisi ada berapa dalam isu agama kita tak dijelaskan dalam perkara terperinci, sebab kematian, tarikh mati, tarikh wafat, kan, bilangan-bilangan tertentu dan sebagainya. Kerana atas dasar benda tu mungkin dari sudut syariat tidak ada berapa kepentingan. Okey. Jadi itu yang kedua yang kita tengok melalui hadis ni. Okey. Kemudian sini kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam ni disebutkan lamma thaqula, ketika mana beratnya, kita kata sebagai satu tanggungan. Dan kita tengok kalau baca kitab-kitab sejarah, kitab-kitab sirah. Lepas tu kitab sirah ni pun tu ada macam-macam tu, bercampur-campur. Kan, ada kitab sirah yang ditulis mengikut metod ulama hadis, dipanggil manhaj muhaddisin. Metod ulama hadis ni maksudnya dia buang semua riwayat-riwayat yang tak sahih tu. Dia ikut standard hadis. Maksud hadis nak jadi sahih apa syarat dia? Cerita kisah sirah nak jadi sahih pun ada syarat-syarat dia lah. Bersambung sanad dia kan. Sebab tu kata Imam As-Suyuti bila sebut muttasilul isnadu bin naqlin adid dhabitil fuadi min mithlihi min ghairi maszuzi fatuzi. Kan, maksudnya 5 syarat nak jadi satu benda tu sahih. Cerita ni hadis ke sirah ke apa kait je dengan Nabi, 5 syarat. Sambung sanad dia, daripada siapa dia punya key of narrator dia tu, siapa yang riwayatkan, change dia tu kan, rantaian-rantaian daripada siapa, daripada Ka'ab, daripada apa semua tu, siapa yang riwayatkan tu. Okey, kena bersambung. Yang kedua, dia mesti orang yang riwayatkan tu terpercaya. Kalau saya riwayatkan tak boleh tak sahih lah cerita tu kan. Kita percaya maksudnya apa? Dia percaya ni ialah dia menjaga daripada sudut ingatan dia pun kuat kan? Dan daripada sudut penjagaan penulisan dia pun kuat. Penulisan dia ada catatan,
ataupun dia ada dia punya penulisan daripada sudut dia punya kekuatan hafalan dia. Kan sebab tu orang dulu macam kita lah tuan-tuan, kita dulu zaman mana ada telefon, simpan nombor telefon tak ingat apa, kita hafal nombor telefon. Kan guna yang dulu punya style telefon kan. Kita ingat tu nombor telefon tu. Kan. Tapi sekarang ni tak ada lah. Nombor kita sendiri pun kadang tak ingat. Jap saya nak tengok nombor saya. Orang minta nombor telefon kan. Betul. Sebab zaman kita dah tak menggalakkan kita untuk menghafal apa benda pun. Kan, apa benda melainkan tahfiz Quran dah, itu cerita lain lah. Tapi dalam bab ni kita kata sebab tu orang dulu ke depan, dia orang ingat terbakar kitab pun tak ada masalah, telefon hilang ke apa tak ada masalah sebab hafal. Tapi dalam zaman dulu tak ada telefon lah. Tapi nak ceritanya waktu itu kan, sebab tu Imam Bukhari hafal 300,000 hadis, Imam Syafi'i hafal berapa sekian, kerana waktu itu, dan dia sangat diperlukan pada waktu itu, dan itu penjagaan yang perlu ada. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga pula, dia punya adil. Adil ni maksud dia jaga maruah. Dia jaga maruah. Kan dia bukan kaki buat masuk pergi wayang ke, pergi konsert ke. Balik konsert riwayat hadis. Tak jadi tuan-tuan kan. Bukan kaki-kaki yang buat benda-benda yang menjatuhkan maruah lah. Pakai seluar pergi mana? Pergi shopping mall apa? Pakai seluar pendek pergi shopping mall. Tu masalah tu kan. Jadi maksud benda-benda itu dijaga oleh ulama hadis kan. Dan kemudian juga dia mestilah tak bersalahan dengan riwayat yang sahih lain. Riwayat tu pelik. Kan? Tapi contohlah macam ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 orang lebih kurang ada 10 orang. 10 orang ni saya cerita, saya kata boleh. Maka 9 orang riwayat kata boleh pada satu hukum. Tiba-tiba ada satu orang mungkin dia termengantuk sikit ke apa, dia Ustaz kata tak boleh, dia kata. Dia seorang kata tak boleh. Maka dia yang kata tak boleh tu bertentangan dengan 9 orang yang kata boleh. Maka itu menunjukkan riwayat dia tak kuat, tak diterima. Sebab 9 orang kata boleh, takkan 9 tidur. Kan macam tu kan. Jadi mesti ada yang sedar. Maka di situ menunjukkan bahawa ilmu hadis nak riwayatkan daripada guru tu dinilai dengan keadaan yang seperti itu. Dan tak boleh pula hadis tu ada cacat tersembunyi. Nampak sahih dah. Tapi rupa di sebalik itu ada faktor-faktor yang menjadikan kekuatan hadis itu diragui daripada sudut riwayat ataupun daripada sudut teks hadis tu. So ini dalam riwayat sirah kalau digunakan, banyak sirah-sirah yang tak sahih yang kita masyhur, tetapi sebenarnya hakikatnya dia bukan riwayat yang sahih. Contoh pasal burung merpati dan burung laba-laba, betul ke ada riwayat yang sahih tentang isu itu kan? Kemudian juga cerita tentang hijrah Nabi pada waktu malam, Saidina Ali menggantikan tempat tidur Nabi, betul ke kan? Ataupun sebenarnya hijrah berlaku pada siang hari lagi kan? Kemudian juga riwayat-riwayat berkenaan dengan bagaimana Nabi SAW dengan Sayyidina Abu Bakar berada dalam gua. Betul ke Sayyidina Abu Bakar tutup lubang tu, lepas tu Sayyidina Abu Bakar kena sengat dan kemudian menangis, dia menitih air mata kat Nabi. Nabi tersedar, kamu kenapa Abu Bakar dan sebagainya. Semua riwayat-riwayat sirah itu kalau disaring maka akan ada para ulama yang tak terima. Apatah lagi riwayat palsu. Palsu lagi ya tuan-tuan. Riwayat apa? Kucing Nabi nama Muizzah, yang Nabi gunting letak atas jubah tu, tak ada satu riwayat yang sahih pun cerita tentang benda tu, tapi masyhur. Sebabnya ialah kerana ilmu pada zaman itu, ilmu pada zaman dulu yang kita selalu terima, yang mungkin ustaz-ustazah terima, yang itu pun dibaca ada dalam buku apa dan sebagainya, tapi belum ada kesedaran zaman penilaian riwayat pada zaman tu. Sebab tu kalau kita tengok dulu kitab-kitab lama macam Syekh Idris Al-Marbawi dalam kitab Bahrul Mazi syarah kepada Sunan Tirmizi, itu permulaan-permulaan awal sebelum ada kesedaran ilmu-ilmu hadis. Hari ni semua orang petikai tuan-tuan. Betul ke ustaz cakap? Google tengok, jangan cari. Oh, tak sahih ustaz ni cakap. Senang hari ni. Sebab tu ustaz-ustaz pun kena betul-betul jangan main berdal kan. Sebab apa, kadang-kadang benda tu netizen cepat boleh tahu. Ni ustaz ni cerita benda mengarut ni, riwayat ni tak ada ni, tengok ni kan, ni kata palsu, tak betul riwayat ni kan. Ada ulama kata gini gitu. So maksudnya dari sudut penilaian sejarah, kalau pakai benda tu, maka banyaklah sejarah-sejarah yang mana selama ni kita tahu dia diceritakan masyhur apa, tapi sebenarnya tak sahih kan. Ada pula riwayat bukan tak sahih, palsu terus kan. Yahudi Nabi SAW Yahudi masuk Islam kerana Nabi sebab apa? Sebab Yahudi tu buta, kemudian Nabi suapkan dia, kemudian Abu Bakar pula suapkan dia. Tuan tak percaya, bukalah fatwa Mufti Wilayah, irsyad fatwa, kisah Yahudi buta, sahih ke tak? Tengok irsyad fatwa tu kan. Jadi tak sahih kan. Jadi maksudnya kat situ cerita-cerita yang sebelum ni ada, saringan yang telah pun dibuat oleh para ulama kita, ulama-ulama di Timur Tengah dan sebagainya, alhamdulillah membantu kita mendapatkan maklumat-maklumat yang tepat. Okey, jadi termasuklah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi bila peristiwa nak wafat Nabi tu, dia ada berapa hari sebelum Nabi wafat, seminggu sebelum berapa hari, 5 hari, 2 hari, sehingga sehari sebelum Nabi wafat. Yang itu memang ada hadis-hadis yang menceritakan tentang
pengakhiran kehidupan baginda Nabi SAW. Kan berapa hari tu Nabi suruh, dalam riwayat Imam Bukhari, suruh keluarkan Yahudi, Nasara apa semua ni daripada Mekah Madinah. Kan tak boleh ada dah mereka di dalam tanah haram. Kan tanah haram tu maksudnya tanah suci lah. Kan haram dimasuki, haram dilakukan kezaliman dalamnya, sebab tu dipanggil tanah haram. Kan bukan haram tu maksudnya hukum haram, bukan. Haram tu maksudnya ialah terpelihara dan suci daripada segala-gala kezaliman. Kan itu dia punya maksud kenapa jadi tanah suci, tanah haram tu. Okey, kemudian juga apa? Dan kemudian akhir tu Nabi panggil Hasan, Nabi panggil Husain, Nabi panggil Fatimah. Kan jadi banyaklah dari riwayat-riwayat tu. Yang ni tuan-tuan boleh baca dalam kitab-kitab sirah yang bagus, kualiti, macam Al-Mubarakfuri, Rahik Mahtum. Boleh baca sirah Dr. Kram Dia Al-Umuri dalam kitab Sahih Sirah Nabawiyah. Ini banyak. Dalam terjemah bahasa Melayu pun ada, Indonesia pun dah ada terjemahan kan. Dr. Mahdi Rizqullah dalam kitabnya pun Fi Dawi Masadir Al-Asliyah pun kitab sirah kan. Jadi yang lain-lain. Jadi semua itu dapat membantu kita mencari maklumat ataupun sumber-sumber yang sahih daripada sirah-sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya. Daripada riwayat ini pula, Sayyidah Fatimah bila mana Nabi sakit, Nabi terlampau sakarat, dalam keadaan yang teramat sakit, maka Sayyidat Fatimah berkata, wa karba abtahu, kan, sakitnya lah ayahku ini. Dia pun melihat tu, dia tengok tu pun dia kata sakit sangat lah ni, kan, apa, terlampau sakarat sangat lah, terlalu sakit sangat kan. Jadi pada waktu itu menunjukkan seorang kadang-kala emosi seorang wanita, ini daripada sudut perspektif sains ataupun keadaan hormon wanita tu, kadang-kadang dalam bab-bab tertentu dia lebih emosi kan. Dia melihat, dia memandang tu kadang-kadang lebih, bagi kita mungkin okey je, tapi bagi dia kan dia teliti pada benda-benda tertentu dan dia seakan-akan benda tu dia rasa kan. Sebab tu kalau kita tengok hadis-hadis yang menunjukkan tentang, bukan merendahkan martabat wanita kan, sebab tu ada setengah orang dia baca literal hadis kan, yang kan Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis tu sebut cerita tentang ramai jadi kalangan wanita ni adalah daripada calon neraka kan. Maksudnya lelaki tu tak ramai lah, tapi maksudnya nak bagi tahu apa, ada yang kata wanita ni sebab dia tak betul lah kan, wanita ni sebab kurang akal. Itu hadis palsu. Riwayat Syiah dalam Biharul Anwar, beberapa kitab Syiah kata manusia ni, lelaki mempunyai 9 akal, wanita 1 nafsu. Biasa dengar kan? Ataupun sebaliknya, wanita mempunyai 9 nafsu, 9 akal, kita mempunyai 1 nafsu lelaki. Ni tak ada dalam kitab-kitab riwayat Ahlussunnah wal Jamaah kan. Lepas tu dah lah hadis palsu, dia gunakan hadis palsu. Sebab itulah tuan-tuan tengok wanita tu memang dia emosi kan. Sedap kan, daripada hadis palsu dia syarah jadi satu kuliah. Tak betul tu. Sedangkan riwayat tu tak betul. Riwayat yang betul-betul sahih, maksudnya macam kita sebut tadi dalam riwayat Bukhari Muslim, ramai penghuni-penghuni neraka ni ada di kalangan wanita. Cuba tengok hadis lain. Nabi sebut dalam hadis riwayat Muslim juga, hadis yang lain yang sahih, nisbah akhir zaman manusia ni, satu lelaki nisbah 50 wanita. Logik tak kalau wanita lebih ramai dalam neraka? Logik lah, kerana lebih ramai wanita daripada lelaki. Kalau lelaki lebih ramai pada wanita, sudah tentu Nabi akan kata lelaki itu akhir zaman lebih ramai dalam neraka daripada wanita. Di situ pun dah ada dah perbincangan hadis-hadis yang lain. Tak boleh kita secara mudah buat kesimpulan itulah wanita ni dosa, suka sebarkan aib kan, rendahkan wanita. Tak betul, kerana hadis lain menunjukkan sebaliknya. Dan bila Nabi sebut kerana sebab wanita ni dia suka mengungkit pemberian suami dia, dan kemudian satu lagi kerana dia ni seakan-akan macam tak waras, tak betul. Maksudnya kat situ adalah emosi. Sebab tu emosi wanita ni kan, dia ada waktu period dia, ada waktu tak sihat, waktu lepas bersalin dia, waktu apa, dia ada waktu-waktu dia. Kita lelaki steady lah, ada juga waktu stres dia kan. Tapi wanita tu ada waktu-waktu dia yang lebih lagi daripada lelaki. Itu maksud emosi. Maka di sini berpadananlah sebutan Sayyidatina Fatimah, sebab yang lain tak sebut. Dia kata alangkah kesiannya lah ayahku ni kan. Sahabat Abu Bakar tak sebut kesiannya lah sahabat aku. Sayyidina Umar tak sebut. Sayyidina Anas bin Malik pun tak sebut. Tidak ada kata kesiannya lah Rasulullah, tak sebut. Tapi emosi itu telah bersama dengan keadaan Rasulullah itu. Maka sebab tu Sayyidatina Fatimah anak Nabi sendiri menyebutkan perkataan yang seperti itu kan. Jadi itu dia punya perasaan emosi seorang wanita tu ada kala lebih daripada lelaki dengan keadaan-keadaan tertentu kan. Itu memang fitrah, itu keadaannya. Okey, cumanya Sayyidatina Fatimah ni banyak jugalah riwayat-riwayat yang tak betul kan, yang ramai orang kadang-kadang gunakan riwayat
berkenaan dengan Sayyidatina Fatimah ni tak pernah didatangi haid. Ni wanita yang tak pernah didatangi haid, keistimewaan bagi Sayyidatina Fatimah. Salah. Sebab apa Nabi sebut dalam riwayat Imam Bukhari, ketika mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha buat haji dan kemudian didatangi haid. Bila datang haid tu, period dia tu, dan kemudian pada waktu tu dia menangis. Nabi tahu dah. Sebab dalam haji ni yang tak boleh tawaf lah. Amalan haji lain boleh buat waktu dia keuzuran tu kan. Jadi tawaf tu tak boleh buat. Maka dia pun menangis. Bila menangis tu kata Nabi SAW, Nabi dah tahu dah, Nabi kata innaha katabat 'alan nisa'i bani Adam atau kutiba 'alan nisa'i bani Adam. Dia telah tertulis di atas wanita-wanita anak-anak Adam semua sekali. Maka tidak terkecuali lah Sayyidatina Fatimah pun ada haid juga. Itu bukan keistimewaan. Kalau kita hari ni tak ada wanita yang tak ada haid, kalau ikut perubatan 4 kali setahun mesti ada keluar. Hak tu kira masih normal lagi. Bukan masuk tiap-tiap bulan, masuk 4 kali setahun. Maksudnya ikut kuarter lah kot. 3 bulan sekali ada haid, 3 bulan sekali ada haid, maka menunjukkan wanita tu masih lagi dalam keadaan okey lah. Dia punya sistem badan dia apa semua kan. Tapi kalau tiba-tiba setahun 2 tak ada haid, tu kena pergi jumpa doktor. Tu bukan keistimewaan. Tu sakit. Macam orang salah faham, dia tu boleh tengok hantu lah. Itu bukan keistimewaan. Itu kena berubat. Tu ada hantu, istimewa anak saya ni, dia boleh tengok hantu kat mana-mana kan. Tak salah tu kan. Orang dah terbalik dah. Patut itu bukan sebenarnya, itu penyakit. Itu penyakit. Dia kena diselesaikan dengan cara yang sepatutnya kan. Itu kita kata kadang-kadang ia nampak macam istimewa, tapi hakikat sebenarnya dia adalah satu benda yang perlu diperbaiki. Okey. Baik, kemudian Nabi sebut kat sini, laisa ala abika karbun ba'da yaum. Nabi dah tahu dah ini dah akan menjelang wafat. Cuma hadis tak sahih, tak kuat, tak kukuh hadis yang Jibril datang nak cabut nyawa Nabi tu, nak cabut nyawa baginda Nabi SAW. Lepas tu Jibril sedih. Jibril sedih nak tarik nyawa Nabi tu, dan kemudian pada waktu itu Jibril pun tak sampai hati. Jibril pula menangis kan, kerana tak mampu untuk nak menarik nyawa baginda Nabi SAW. Cerita tu tak benar. Cerita tu tak sahih. Banyak cerita pelik-pelik ni kan, menunjukkan bahawa Jibril, dia kan Jibril, dia bukan orang kan. Jadi dia tunduk dan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam Quran, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak akan bermaksiat kepada Allah dan mereka akan terus taat dan juga terus menjalankan perintah Allah. Perasaan sedih mungkin ada, tapi untuk mensabitkan kisah tu tak betul kan. Baik, cuma dalam hadis ini bila disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu dah lepas ni Nabi akan wafat. Dan peristiwa ini berlaku beberapa hari sebelum Nabi wafat. Nabi wafat pada hari Isnin, kita sebut, pada menjelang pada waktu pagi, waktu duha kan, ketika mana Nabi mengangkatkan tangannya pada waktu itu. Dan setelah selesai subuh pada hari Isnin tu, sempat Nabi solat subuh kan, secara berjemaah. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar jadi imam lah dalam riwayat Imam Bukhari. Aisyah meriwayatkan, dan itu menjadi dalil kalau satu orang tu imam tu, kita nak tukarkan imam tu. Imam tu dalam keadaan, contohnya imam tu tiba-tiba terbatuk kuat, tak boleh meneruskan bacaan, maka boleh ganti kan? Orang belakang boleh gantikan dia. Ataupun imam tu terkena najis kan, kena najis tu macam mana? Sebut subhanallah, imam apa pasal pula sebut subhanallah, memang dia tak tahulah dia tu kena najis ke apa. Sebab rakaat semua betul, bacaan semua betul, maka antaranya kena sebut apa? Kena sebut, kita kata maksudnya antaranya yang para ulama fiqh bincang, dia yang belakang tu kena ke depan dan dengan kuasa vetonya menyingkirkan imam tu. Sebab imam tu kena najis, tak sah salat dia kalau ikut imam yang kena najis. Dia tak cicak jatuh ke apa kan, tak sah. Maka kita pergi ke depan, kita tolak. Maksudnya dengan imam tu ada ilmu, kita ada ilmu. Bila tolak, imam tahu dah, oh aku ni terbatal ni, maka dia keluar. Tak ada pula, kenapa kau tolak kan? Kenapa kau tolak kan? Kenapa kau tak elak kan? Bagaimana nak elak kan? Jadi maksudnya kat situ dia punya kefahaman tu sebab kerana ilmu. Kerana ilmu. Ataupun mungkin juga kalau kata Syekh Abdul Rahman Ibn Jibrin kata, kalau kita tak singkirkan dia, tak payah pergi ke depan, tapi dia akan keluar sendiri. Kita nak kata macam mana? Subhanallah, dia mungkin tak tahu spesifik salah dia apa kan? Iaitu dengan menyebutkan surah Mudaththir ayat 5, wa thiyabaka fatahhir. Maksudnya makmum tegur wa thiyabaka fatahhir, dan pakaian kamu hendaklah kamu sucikan. Teguran tu tak membatalkan solat makmum sebab dia baca ayat Quran. Kalau sebut bahasa Arab, ukhruj, keluarlah engkau. Maksudnya ukhruj, ya imam ukhruj, wahai imam keluar. Bunyi bahasa Arab tapi batal solat. Sebab dia dialog, dia bercakap dengan imam tu kan. Sebab tadi baca wa thiyabaka fatahhir, dan pakaian kamu hendaklah kamu sucikan, Allah kata,
maka yang itu baca Quran, maka tak membatalkan solat. Di situ maksudnya ada kefahaman ilmu. Jadi dalil ni menunjukkan bahawa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah menyaksikan bagaimana akhir kehidupan Nabi, dan juga Sayyidina Abu Bakar jadi imam lah pada pagi Isnin tu. Okey. Dan kemudian Nabi sebut pula ketika mana baginda Nabi SAW wafat. Okey. Soalan dia, adakah Nabi sebut ummati ketika akhir wafat Nabi? Ramai orang sebut, Nabi sebut ummati, umatku kan. Nabi sebut betul ummati, tapi bukan dekat penghujung wafat Nabi. Ada riwayat dalam Sahih Muslim menyebutkan ketika mana kita meniti titian sirat, Nabi kata Allahumma sallim ummati, ya Allah selamatkanlah umatku. Ketika kita titian sirat, hak tu dalam Sahih Muslim kan. Tapi perkataan ummati sehingga akhir kehidupan Nabi, sekiranya Nabi nazak, Nabi kata ummati dan sebagainya, itu tidak sahih. Yang sahih dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi sebut Allahumma ila rafiqil a'la, ya Allah aku akan kembali kepada Tuhan yang maha tinggi. Hak tu yang sahih kan. Itu yang sahih, itu yang paling tepat kan. Samalah macam sirah, kita biasa dengar orang kata bila Nabi sampai ke Madinah, apa yang selalu Nabi sebut, yang didendangkan, tala'al badru alaina kan, yang apa, yang selalu dinyanyikan itu, dinasyidkan itu kan. Jadi sebenarnya tala'al badru alaina ni yang paling tempat riwayatnya, kalau ada pun kata Imam Ibn Qayyim, ketika Nabi balik daripada perang Tabuk, bukan waktu Nabi sampai kat Madinah. Yang sampai kat Madinah tu semua riwayat sahabat kata daripada Anas bin Malik, daripada Bara' bin Azib, daripada sahabat lain Abu Bakar, Nabi sebut, yang orang-orang lain sebut, dia tak sebut tala'al badru alaina. Mereka semua sebut qadima Rasulullah, ataupun ya Nabi Allah, ya Muhammad ya Nabi Allah, ataupun ja'a Rasulullah. Tu je perkataan yang mereka sebut. Maksud Nabi telah datang, Nabi telah hadir kan? Nabi Allah kita Muhammad telah datang. Tu saja. Tak ada pula mereka bernasyid waktu tu kan. Jadi kita kata kadang-kadang itu kesilappahaman apa yang disampaikan ataupun apa yang maklumat kita ada. Kita tak salahkan siapa-siapa pada waktu itu. Mungkin itu sekadar ilmu yang kita sampai, yang kita ada. Maka mensabitkan mesti waktu peristiwa hijrah Nabi itu tidak tepat kan. Okey. Jadi maksudnya yang Nabi riwayatkan yang betul, Allahumma ila rafiqil a'la, kepada Tuhan yang maha tinggi. Nabi angkat tangan kan, Nabi tunjuk angkat tangan, dan kemudian Nabi sebut Allahumma ila rafiqil a'la, dalam riwayat sebut 3 kali, dan kemudian jatuh tangan Nabi wafat kan. Itu mudahnya lah wafat Nabi SAW. Dan hadis ini menyebutkan bahawa falamma mata, ketika mana Nabi wafat, maka berkatalah Sayyidatina Fatimah, ajaba rabba da'a, Allah telah pun menyahut seruan Nabi itu diwafatkan. Bila Nabi diwafatkan, dalam masa yang sama terputuslah wahyu kan, habislah wahyu yang sampai sempurna lah. Sebab peristiwa wafat ni kata Ibn Abbas, lebih kurang dalam 80 hari sebelum Nabi wafat tu wahyu dah tak ada dah. Wahyu yang terakhir turun ialah surah Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Hal tu kata Ibn Abbas, dan sepakat di kalangan para ulama itu wahyu yang paling akhir kan. Ketika mana Ibn Abbas ditanya oleh Umar Khattab kan tentang tu, kita dah menang ni, itu peristiwa apa? Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah ni dah hujung-hujung dah, pembukaan kota Mekah. Jadi bila pembukaan kota Mekah tu, nampak macam Nabi SAW akhirlah hujung wafat kan. Jadi bila kewafatan Nabi tu, maka turunlah surah yang sempurna, maka itu surah yang terakhir lah kan, surah Al-Fath kan, idza jaa nasrullah ataupun An-Nasr kan, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sahabat-sahabat lain faham ini menunjukkan kita dah menang dah, Islam dah menang kan, sebab ayat ni cerita telah datang pertolongan bantuan Allah dan pembukaan kota Mekah, manusia berbondong-bondong masuk Islam. Oleh itu bertasbihlah kamu, beristighfarlah kepada Allah, Allah Maha penerima taubat kan. Jadi ayat itu maknanya pun dah merujuk kepada ini cerita Islam dah menang. Sahabat-sahabat waktu tu Arafah je 124,000 lebih sahabat waktu tu kan. Kejayaan Nabi dalam dakwah itu cukup sempurna pada waktu itu kan. Jadi dalam keadaan yang itu, Abdullah ibn Abbas dia faham lain. Umar kata, kamu faham apa? Sayyidina Abu Abbas ni dia budak-budak kecil, sehingga kan dia ni tak masuk dalam syura orang-orang dewasa ni. Dia ni budak kecil lagi
Dia kata aku tidak melihat melainkan Nabi akan wafat. Lain tu sisi pandang dia tu. Orang ni semua tengok Islam menang, tapi yang dia kata Nabi akan wafat. Betul, 80 hari lepas tu lebih kurang wahyu dah terputus habis, dan kemudian Nabi SAW pun wafat dalam hadis yang mana kita sebutkan ni. Kan itu menunjukkan bahawa sebenarnya Ibn Abbas mempunyai kedudukan yang lain daripada sahabat-sahabat yang lain. Dan Nabi doakan dia. Sebab tu tuan-tuan tengok dalam fiqh akan ada pendapat Ibn Abbas. Dalam tafsir apatah lagi, Ibn Abbas berkata, kan dalam hadis riwayat daripada Ibn Abbas memang betul termasuk daripada doa yang biasa kita dengar, Allahumma faqihu fid din wa alihum ta'wil. Ya Allah fahamkan dia dalam agama dan juga fahamkan dia dalam tafsir Quran. Itulah doa Nabi dan itulah keberkatan doa Nabi. Dan Sayyidina Abdullah Ibn Abbas pun jadi sahabat yang terkedepan dalam isu ilmu hadis, fiqh, tafsir dan sebagainya. Okey. Dan kemudian ya abata jannata firdaus ma'wa. Wahai ayahku, kata Sayyidatina Fatimah, syurga firdaus lah untuk kamu. Ini antara doa kita kepada Nabi. Sebab tu doa wasilah, doa lepas solat kita baca tu kan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammu salatil qa'imah ati Muhammadil wasilata wal fadilah, kan, bagikan kepada Nabi Muhammad SAW tu wasilah. Wasilah tu apa? Wasilah tu syurga firdaus ni. Kenapa kita kena doakan kepada Nabi? Nabi suruh kita doakan bukan sebab Nabi tak dapat syurga firdaus, tapi antara cara kita ibadah nak dapat syafaat Nabi tu dengan mendoakan Nabi wasilah. Tu kena jelas tu. Kan kadang-kadang doa, kenapa kita doa lagi Nabi syurga firdaus Ya Allah berikanlah kepada Nabi Muhammad itu wasilah masuk syurga firdaus. Kenapa kita doa lagi lepas azan? Sebenarnya supaya kita dapat syafaat tu. Bukan untuk Nabi, Nabi syurga firdaus dah. Tu tak ada siapa petikai di kalangan mana-mana ulama Ahlussunnah pun zaman ke zaman. Tapi masalahnya untuk kita mendapatkan syafaat, dan sebab tu kita pun doa apa? Allahumma salli ala Muhammad. Selawat tu pun doa sebenarnya. Ya Allah berikanlah salam sejahtera kepada Muhammad. Maksudnya apa? Kesejahteraan tu keberkatan juga syurga firdaus. Dengan doa tu, dengan selawat itulah yang kita mendapatkan syafaat. Kan itu cara yang Nabi ajar pada kita. Bukan buat benda-benda lain, bukan. Kan Nabi ajar kepada kita dengan cara berdoa selepas azan dan sebagainya. Itu menunjukkan yang Nabi SAW ini sangat berkait rapat dengan umatnya, dan dengan umatnya tu Nabi ajar macam mana nak menghubungkan silah, nak menghubungkan Nabi SAW dengan umat dia. Okey. Dan kemudian sikit lagi habis ni. Dan syurga firdaus ni pun juga kita kena doa syurga firdaus. Kan? Syurga firdaus yang kita minta ni, kita doa. Jarang orang minta doa, ya Allah mintalah aku syurga firdaus. Nabi suruh faiz sa'alullah fas'ali firdaus, Nabi kata dalam riwayat Imam Bukhari. Kalau kamu doa minta syurga dengan Allah, minta syurga firdaus. Ya, memanglah kita tak layak ke dengan apa yang kita ada, dengan kekurangan yang kita ada, tapi Nabi suruh kita berharap dengan syurga firdaus tu. Dan dengan harapannya supaya kita berdoa dengan syurga firdaus tu, amalan kita pun kita tingkatkan. Jadi itu antara benda yang Nabi suruh kita berdoa dengan syurga firdaus. Baik. Dan kemudian ya abtahu ila Jibril nan'ah. Wahai ayahku, dan Jibril juga telah menyampaikan ataupun disampaikan kepada Jibril tentang cerita ini. Kan, yang mencabut nyawa Nabi ini tentulah malaikat maut. Malaikat maut bukan Jibril. Jibril ni maksud dekat sini ialah, kan hubungan Nabi dengan Jibril itu cukup rapat. Dan setahun-tahun akhir sebelum Nabi wafat tu, Nabi khatam dengan Jibril ni baca Quran 2 kali. Kalau tiap-tiap tahun sebelum tu sekali je. Tapi tahun-tahun akhir tu 2 kali. Tu dalam riwayat Imam Bukhari Muslim ada sebut tentang kisah itu. Hadis yang sahih menunjukkan bahawa macam dah tahu-tahu dah tahun-tahun tu tahun akhir. Macam Jibril dan juga Nabi sendiri pun dah tahu dah, sebab lebih daripada yang tahun-tahun sebelumnya. Kan? Baik. Okey, dan kemudian ada juga di kalangan sahabat-sahabat ni istimewa. Sayyidatina Khadijah dengan Sayyidatina Aisyah antara yang Jibril kirim salam dekat mereka. Inna Jibril la tuqri'us salat alayki. Kan? Kata Nabi bila Nabi balik daripada jumpa Jibril, Nabi kata, wahai Aisyah, Jibril kirim salam kepada engkau. Hebat tu kan? Sebab tu Sayyidatina Aisyah menduduki kedudukan yang tinggi sebenarnya. Kan, ada pokok Syiah mana ni kata Aisyah ni tak baiklah apa semua, itu semua mengarut belaka. Sedangkan Ahlussunnah punya nas, dalil-dalil menunjukkan Sayyidatina Aisyah menduduki tempat yang paling tinggi. Kan, sehingga Sayyidatina Aisyah sendiri bagi tahu, tak ada aku ni dibandingkan dengan keistimewaan isteri-isteri Nabi yang lain. Isteri Nabi yang lain ada keistimewaan lain, tapi dibandingkan isteri yang lain, Nabi tu bertembung air liurnya dengan air liur aku ketika hampir wafat. Maksudnya Nabi sendiri tu pun merasai air liur Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Macam mana yang sugi tu?
kan waktu Abdul Rahman anak Sayyidina Abu Bakar masuk nak jumpa Nabi akhir hayat Nabi tu, dan kemudian Nabi nampak dia bawa sugi tengah bersugi. Nabi nak suci kan, nak bersuci lah, maksudnya akhir pun Nabi nak bersuci juga sebelum Nabi wafat tu. Maka Nabi macam mengisyaratkan nak, dan kemudian dipotong sikit bahagian tu dan dilembutkan dengan gigi Sayyidatina Aisyah, sebab kan keras sekali sugi tu, digigit lembut dan bagi dekat Nabi. Kata Sayyidatina Aisyah, itu keistimewaan aku, air liur aku, maksudnya digunakan oleh baginda Nabi SAW. Satu. Yang kedua, Nabi wafat di atas pangkuan dia, di atas riba Sayyidatina Aisyah. So maksudnya Sayyidatina Aisyah isteri Nabi ni, dia memang ada kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam, berbandinglah dengan orang yang bertohmah Sayyidatina Aisyah tak baiklah apa dan sebagainya. Itu semua karut marut lah, kan? Yang mana patut kita tentang, kerana Sayyidatina Aisyah mempunyai kedudukan yang sangat tinggi si Nabi dan juga Allah dan Rasulnya. Okey. Dan kemudian akhir sekali, ketika mana dikafankan ataupun dikebumikan, tiba persoalan tuan-tuan. Nabi wafat hari Senin pagi, Nabi ke bumi itu malam Rabu. Dalam riwayat Imam Tirmizi dan Abu Daud, dalam hadis sahih, Sayyidatina Aisyah kata, kedengaran bunyi cangkul yang menggali dan juga menimbus jasad Nabi itu pada malam Rabu. Dalam riwayat lain sebut malam Selasa. Bukan Nabi suruh cepatkan pengurusan jenazah, terutama perkebumian. Kenapa lambatkan? Waktu ni tuan-tuan, kerana tak pernah ada kekalutan yang sebesar itu, sehingga kan mereka buat decision siapa lepas ni nak jadi khalifah, kan? Dilantik dengan syura apa semua, majlis syura, semua para sahabat sepakat lantik Sayyidina Abu Bakar dan seterusnya. Selesai beberapa urusan itu, baru Nabi dikebumikan, kan? Maksudnya seolah-olah membagi isyarat, sebenarnya asri'u bil janazah, kata Nabi, kamu kena cepatkan pengurusan jenazah. Tapi ada kes-kes tertentu. Contoh apa tuan-tuan? Kes pengecaman mayat, kes nak buat pembedahan, kes apa. Ada kes-kes tertentu ni berdasarkan apa yang berlaku pada Nabi ni, hukumnya harus, kan? Maksudnya mungkin ambil masa 2 hari 3 hari baru mayat jenazah dapat dituntut, kan? Padahal ikut sebenarnya, adakah itu terseksa? Kalau ikutkan sebenarnya hadis hasan tu, Nabi suruh cepat, kan? Jadi itu kita kata keadaan tertentu maka hukumnya diharuskan. Tapi tak ada apa-apa keadaan tertentu, tak melibatkan isu polisi, pentadbiran negara, apa benda semua, boleh dicepatkan, tidak jadi masalah, kan? Cuma ada isu-isu tertentu, ada diizinkan syarak, maka hukumnya boleh dilewatkan, tapi tidaklah sampai 3-4 minggu, tak adalah, tak mungkin sehari 2 hari macam itulah. Itu konsep dia. Okey, dan kemudian hujung sekali, atabat anfusukum an tahthu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam turah, kan? Adakah kamu patut sampai hati kamu, kan, kamu menimpakan tanah-tanah itu ke atas jasad baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Jadi kita kata ini kiranya penghujung lah, yang terakhir, iaitu ketika mana kewafatan baginda Nabi SAW dan dikebumikan pada malam Rabu tu, kan? Terbunyi cangkul-cangkul tu, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dan kemudian bersemadilah jasad Nabi SAW dekat mana? Rumah Sayyidatina Aisyah. Itu kelebihan ketiga dia, kan? Nabi tak dikebumikan tempat lain, di bilik Nabi wafat. Bahkan ada hadis sahih juga dalam riwayat Imam Muslim, tidaklah mana-mana Nabi itu kalau dia wafat melainkan dikebumikan di tempat mana dia wafat. Cumanya kita kena ingat, tak ada satu kubur yang sahih pun kedudukan di atas muka bumi ni melainkan kubur Nabi. Ceritalah pasal Nabi Daniel ke bumi kat mana, Nabi ni ke Nabi apa ke, dan Nabi Ibrahim ke Nabi apa, tak ada riwayat yang tepat yang benar menunjukkan itu kedudukan yang sebenar, kan? Sebab tu kalau pergi kubur Nabi Daniel di Jordan, beberapa tempat lagi, punya panjang. Tu tahu apa punca panjang tu? Yang tukang tanam tu, yang tukang jaga, dia kata entahlah, dia kata dulu ada orang kata belah sini, ada orang kata tengah, ada orang kata sana, so kami panjangkan tu kan? Jadi kubur panjang betul Nabi-Nabi yang ada pada zaman dulu. Logiknya mungkinlah panjang, tapi hakikat sebenarnya kenapa terkadang, sebab tak pasti, sini ke sini ke sini ke. Gua Kahfi dekat China ada Gua Kahfi, dekat Jordan ada Gua Kahfi, tak mana satu tak tahu, kan? Sebab kadang-kadang bukanlah masalah tempat tu, masalah pengajaran daripada Ashabul Kahfi, pengajaran yang dibawa oleh Nabi-Nabi tu, kan? Sehingga kan kata Nabi Musa AS, kalau aku ni boleh masuk ke Mesir, aku akan tunjukkan di mana kubur-kubur Nabi yang ada pada waktu tu di Mesir. Tapi sama juga, kan? Itu kita kata keadaan-keadaannya, dan cuma kita tahu dengan sebab adanya kubur Nabi yang kita faham, kita jelas, menunjukkan kita boleh ziarah dan kita boleh memberi salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Dan itu dia punya keadaannya, dan itu dia punya peninggalannya. Dan kalau tengok selepas tu lagilah panjang ni ceritanya, selepas Nabi wafat tu macam mana pula Sayyidina Abu Bakar dikebumikan, macam mana Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni jauh, Sayyidina Abu Bakar tu mungkin lebih dekat, iaitu sebagai pak mentua, sebagai teman yang paling rapat, dan dalam masa yang sama peristiwa hijrah semualah. Sayyidina Umar ni jauh sikit, dia cuma pak mentua je pada Hafsah,
kan, binti Umar. Tapi patutnya Sayyidatina Aisyah lah sebelah Nabi tu, sepatutnya. Tapi Sayyidatina Aisyah bila mana diminta, sebab tu kalau tuan-tuan rajin nak tengok silsilah Umar the series tu, ada 40 series. Kerajaan Bahrain ke Kuwait yang buat tu, Qatar buat silsilah tu, bagus. Itu riwayat sirah yang sahih. Kalau tuan-tuan nak tengok cerita Sayyidina Umar, dia bukan Sayyidina Umar je, 45 berapa puluh siri tu semua berkait dengan sirah. Kalau rajin tengok satu siri 40 minit. Tu lama dah tuan-tuan. Tapi nak cerita itu secara ringkas tentang hadis yang kita bincangkan, dan mudah-mudahan ada sedikitlah manfaat tentang sirah, tentang hukum dan tentang perkara yang berkaitan. Jadi saya cukup dulu kot sekadar itu, insya-Allah aku qauli hadza wa astaghfirullah lakum subhanakallah bihamdik syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.